Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ketua kita ni dalam musafir, dalam perjalanan ni. Lari daripada alam ruh kepada alam dunia, dan kita akan pergi ke alam kubur, lepas tu kepada akhirat. Jadi kita lepas mari dua dah. Satu alam ruh, yang kedua alam perut ibu. Lah ni duduk di alam dunia. Lepas tu duduk pula ada batah, ada sakat teh. Bila siapa sakat teh ataupun batah tu letak, maka kita mati. Bila mati tu habis, kehidupan dunia kita tamat. Hidup dengan kita semua tamat. Mana habis? Kaya kita habis, harta kita habis, anak bini kita habis, kemuliaan, kehebatan, nama, kemusyarahan, semua habis. Hari pertama dia bawa ismaya kita tu, bila kita mati orang ismaya kita. Mari rumah kita nak semaya. Dia tak tanya Abdul Rahman duk mana. Mana Jimai Paselong duk mana? Mana Abdul Rahman duk mana? Mana Ametih duk mana? Orang akan tanya mayat duk mana? Nama kita apa habis lah. Hari pertama mati tu orang tak panggil nama dah. Orang panggil jenazah. Jenazah tu hormat dah tu. Dia panggil mayat. Mayat duk mana? Orang bagi sejik lah. Bagi sejik lah. Itu tua-tua yang mulia. Paling takut sekali
Bila kita duduk atas dunia ni, kita terlupa kata kita nak pergi pula. Rasa nak duduk sini selama-lama. Rasa nak duduk sini pada awal lagi kan. Bila kita tak teringat kata nak pergi pula, atau panggil lalai, leko, lupa dengan kehidupan yang akan datang. Sahabat ni temu Nabi, ya Rasulullah, nasihat sikit, apa bekal yang paling baik? Nabi kata beriman dan tetap dengan iman kamu, itu adalah bekal yang paling baik. Atau ayat al-Quran, qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, beriman dan tetap atas iman kamu. Jangan beralih, jangan wikas. Yakin pada hari pertama dan hari akhir bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ambil lagi kita yakin dan hari akhir. Hingga keluar roh pada tubuh kita pun keluar dengan kalimah ni. Ya Rasulullah, nasihat sikit. Nabi kata, berimanlah kamu dan tetaplah dengan iman kamu. Rasulullah nasihat lagi, apa menyebabkan saya ni selamat di akhirat? Ambil hak mudah. Nabi kata orang selamat akhirat dengan dua perkara. Satu, dengan takwa yang ada dalam hati. Yang kedua, dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak ataupun perangai yang mulia. Daripada apa yang saya, yang aku ni kena jaga, ya Rasulullah, jagalah lidah kamu. Jagalah lidah kamu. Mohon jangan kecek kecuali bagi hak molek. Kalau tidak, diamlah, duduk dia. Mohon jangan kecek kecuali bagi hak molek. Kalau tidak, duduk dia. Kata Abdullah ibn Mas'ud, kalau kecek tu perak. Ya, kalau banding kecek tu jadi perak, maka dia tu mah. Kecek tu perak, kalau dia tu mah. Mana? Maha duk dia lagi. Kata Imam Ghazali, adalah satu nikmat daripada Allah SWT, dan kejadian lidah ni kejadian yang paling pelik sekali. Pelik. Daripada mana dia keluarkan suara mukrak dia. Lidah ni dia keluarkan mukrak, dia keluarkan suara. Kalau tak ada lidah, suara tu tak jadi apa. Tapi lidah ni naik atas jadi gitu, turun bawah jadi gini, sengit jadi gitu. Tapi segala anggota yang paling bahaya sekali adalah lidah. Segala anggota yang ada ni adalah lidah. Lidah boleh buat dua orang kasih. Dua orang ni dengan lidah jadi kasih saya. Dengan lidah juga ada dua orang menjadi bala. Sebab itu jagalah lidah kamu daripada perkataan yang sia-sia. Apa perkataan sia-sia? Perkataan yang
tak boleh pahala, masuklah sia-sia. Kata yang kita kecek bab tak boleh pahala, masuk dalam sia-sia. Lidah boleh fitnahkan orang, lidah boleh mengkhianati orang. Asbab lidah jadi peperangan. Asbab lidah menyebabkan orang teriak, asbab lidah menyebabkan orang ketawa. Asbab lidah jadikan orang Islam, asbab lidah juga jadikan seseorang itu kafir. Sahaja. Nabi SAW bersabda, siapa jamin dua perkara, aku jamin syurga. Siapa jamin dua perkara, mana kata jaga dua perkara boleh. Siapa jamin dua perkara, aku jamin syurga ke dia. Sahabat tanya, apa ya Rasulullah? Nabi kata, satu, jaga lidah. Yang dua, jaga kemaluan. Berjaga, kalau boleh jaga dua ni, mana kalau boleh berjamin dua ni, aku jamin syurga. Tapi itu walaupun payah, kita kena usaha supaya kita boleh jaga. Karena kita dalam musafir, setiap kali jagung sa'ah, jagung winati beralih teh, berarti umur kita tak dekat dengan kubur. Sebenarnya tuan-tuan, kita bukan umur kau banyak, umur kau sikit. Bukan kau banyak. Lalu ni berapa dah? 90. Berarti hal lebih tu kau sikit. Berapa lah ni? 40. Hal lebih sikit lah. Kau sikit. Sehari-sehari kau sikit. Masa kita makan, masa kita duk makan, masa tu pun duk berjalan. Mana kau sikit. Yang satu hari, temu dengan pagar dia. Wala yu'akhirullahu nafsan iza ja'a ajaluha. Dia kata, aku tidak mentakhirkan seseorang iza ja'a ajaluha, bila sampai ajal dia tak ada takhir dan tak ada derah. Mana derah dak, akhir dak, siapa apa. Mati ni pula azab untuk orang yang tidak beriman dan nikmat untuk orang mukmin. Bila orang tidak beriman mati, makhluk semua suka sebagai suka. Karena kalau dia duduk lagi, tak tahu kata kejahatan gapo lagi, dia menyusahkan orang. Tangan dia buat gapo tak tahu, mata dia buat gapo tak tahu, lidah dia buat gapo tak tahu, kaki dia buat gapo tak, yang menyusahkan orang, menyusahkan makhluk lain. Kalau dia ada, dia belanggar haji, dia belanggar nak kering, dia kata ke orang, dia berokok, mengocoh dengan orang, balah dengan orang, hipik tanah orang, macam bahawa orang jahat mati tu, makhluk semua suka. Mujur dah mungki. Kerana mungki tu, bumi jadi ringan, bumi tak berat duk pikul. Tapi kalau orang beriman mati, semua menangis. Pangkayu saya, tanah saya, orang saya, semua saya. Itu mati orang beriman adalah rehat. Orang beriman dia mati nikmat, makhluk semua pakat sedih kematian dia. Pasal kalau dia duduk daripada tangan dia dapat kebaikan, pada mata dia dapat kebaikan,
Dari lidah dia dapat kebaikan, dengan kaki dia dapat kebaikan. Pasal dia orang baik. Allah. Sebab itu tua-tua yang mulia atas dunia ni, Nabi kata jagalah. Pasal dia ada undang-undang 4 perkara hak orang panggil sunnatullah. Yang itu tak ubah. Satu, setiap orang kena mati. Ini tak ubah. Walaupun ada 2 orang atas langit, 2 orang di dunia ni tak mati, tapi satu hari akan mati. Dia atas dunia ni Nabi Khidir alaihissalatu wassalam, Nabi Ilyas alaihissalatu wassalam. 2 orang ni tak mati. Tengok siapa kiamat. Atas langit Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan Nabi Idris alaihissalatu wassalam. 2 orang ni tak mati hingga sampai kiamat. Tapi Nabi ada tak mati lonnya. Sampai satu hari mati. Sayyidina Utsman kata, aku pelik dengan orang yang dia tahu kata dia nak mati, tapi dia tak cedek bekal apa untuk mati. Allah. Tak ada cedek bekal apa langsung untuk mati. Bila mati seorang anak Adam, dia tinggal apa atas dunia ni? Satu, anak yang soleh atau soleha. Yang kedua, sedekah jariyah. Apa arti jariyah? Jariyah arti mengalir. Jannatin tajri. Tajri mengalir. Jariyah, sedekah jariyah, iaitu sedekah yang mengalir. Ngaliran atau buat sejid. Orang semua kaki masuk dalam sejid, maka pahala yang banyak tu jariyah, jariyah, jariyah. Tajri, tajri, tajri. Tak ada berhenti. Tajri mana ngalir semua tak berhenti. Sedekah jariyah. Lepas tu anak yang soleh. Ada setengah ulama kata anak soleh ni dia tak kena niat gapo-gapo. Baca Quran nak hadiah ke mak aku, baca Quran hadiah ke ayah, tak kena niat. Apa yang dia buat semua nak ke mak pak dia berapa. Apa yang dia buat semua nak ke mak pak dia berapa. Nasib baik. Nasib baiklah orang yang ada anak yang soleh. Sangat rugilah orang yang pera anak sepanjang masa tapi tak dapat anak yang soleh. Habis itu kita dengan anak ni bukan sekadar pera wi besar, kena wi agama dia. Bukan sekadar wi makan ni, kena wi akhlak-akhlak yang mulia ke dia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada apa yang lebih, tidak ada apa yang lebih yang ibu bapa wi kepada anak-anak dia, mereka ibu bapa tu hajar akhlak yang murni kepada anak, hajar akhlak yang comel kepada anak. Wi harta, orang tidak beriman dia wi harta. Cina dia wi harta ke anak dia, Hindu dia wi harta ke anak dia. Kristian ke, Majusi ke, Yahudi ke, semua wi harta kan nak belaka. Tapi orang beriman bukan wi harta saja, kena wi akhlak-akhlak yang mulia. Sebab itu ulama lagi kita kasar dengan anak kita. Kita kasar. Kecek kasar, maki kan nak berat-berat. Bukan cara ya. Dengan lemah lembut kita hajar anak kita supaya anak kita jadi orang yang beriman, jadi orang yang beragama, jadi orang yang berakhlak. Sedekah jariyah pula. Salman Farsi dia pergi jadi
amir di Madain, satu tempat di Persia, satu tempat Madain. Dia pakai duit 1 dirham dibeli daun-daun tamar. Waktu klik mari pak mari wak jadi tempat lapik gelah wak sepuluh panggil apa tempat kita panggil pak lapik puyuk lah ni tak ada lah, kita pakai puyuk api dulu. Orang pakai kayu api dia ada lapik, pasal kayu api ni puyuk hitam orang panggil apa leka lapik. Tu dia buat, dia beli 1 dirham, dia buat dia pergi jual, beli tanning dia malam dia buat, pagi esok dia jual, beli 3 dirham. 1 dirham taruh buat modal pulak, 1 dirham guna untuk makan dalam rumah, 1 dirham dia sedekah kau. Maka kata Salman Farsi, nak sedekah jangan hati kaya, takut mati mari dulu, kaya tak ada mari, mung tak boleh sedekah sebab bila. Allah. Jangan duk niat kata. Nek kita oleh motam ni kau nak sedekah. Nak ada motam kena. Kalau berjaya ni kau kan nak sedekah sejak 1,000. Jaya dulu ke mati dulu. Itu boleh buat apa-apa buat. Boleh buat apa-apa buat. Ada orang pikul bagai mari jual rumah. Masuk ke beji ni mari jual kepuk dalam. Kata mai mana dia tak mari jingo jual kepuk. Kita beli. Tina kata kepuk penuh lah rumah. Orang kita pun nak dengar kepuk juga. Beli apa? Kata beli nyanyo je dah pikul. Kalau kita boleh makan pun kita pikul orang lain makan. Nanti kaya nak sedekah, payah nak buat. Nanti kaya nak tolong orang, payah nak buat. Aku mati dulu, kaya tak mari lagi. Betul tuan-tuan, bila kita mati, sedekah jariyah dia tajri. Ada setengah ulama bahas sedekah jariyah ni termasuk apa saja yang jadi umum. Masjid, balasa, madrasah, apa jadi umum jariyah. Tengah kata tak, apa saja tak apa. Sampai pun kita berkecak ni, sampai kita kena berzakarah ni, pasal kita dalam musafir, pasal kita dalam hipung bekalai. Apa nak hipung bekalai? Pasal Allah SWT akan bagi kepada kita ni kehidupan akhirat mengikut amalan kita. Jazaan bima kanu ya'malun. Balasnya mengikut apa yang kamu buat. Waktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kata, nak tahu kehidupan mu lepas mati, mu tengok kehidupan sebelum mati mu tahu dah. Atau mu nak pergi kana. Allah. Kata dunia mak duk kata kau orang tak berhenti. Tak dunia mengupak kau orang tak berhenti. Tak dunia ni tuduh orang tak berhenti. Tak dunia ni hukum orang tak berhenti. Maka akhirat tak kata kehidupan kamu. Atas dunia ni orang benci dah masalah, orang benci dah kita. Akhirat seperti tu. Atas dunia ni banyak orang kasih, akhirat banyak orang kasih. Sikap dunia, sikap masa, tapi harga tinggi. Kau mana rugi laba duduk sini. Sikap masa, harga tinggi. Wak kena akhirat laba, wak tak kena akhirat neraka.
dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa qalil. Qalil sikit kehidupan dunia. Mataul ghurur, tak ada harga. Ad-dunya mata. Ulama setengah ulama tafsir kata mata adalah darah yang lekat di kain buruk, tu harga mata. Dunia mata, harga dia sebuah darah orang tino yang lekat di kain buruk. Kain tu pun teruk dah, darah setitik lah tu pun teruk pula. Dunia mata. Misalnya kata kita pergi rumah siapa, rumah siapa, yakit tewe kita pergi rumah saya lah, yakit tewe kita. Lepas tu akik dua gelas, kalau kita pergi dua orang misalnya dah, payah bosakas makuk teh dua gelas. Lepas tu rumah kata, kalau nak okey manis, bosakan. Kalau nak okey manis, bosakan. Kalau nak okey manis, bosakan. Nak manis tak kena, bos. Nampak ramai tak? Kalau kita hidup pernah tak bosakan, manis tak? Tak manis. Pasal apa tak manis? Pasal tu royak dah. Kata teh ni tak ada bosaka ni, nak manis tambah sendiri. Apa tak? Sepuluh dunia ni, tu royak kata dunia ni tak ada harga. Bagi kita nak buat harga lah nak dunia. Allah. Tu royak nak royak tak ada harga. Orang hakik teh, tu royak dah kata teh ni tak manis. Tak manis nak bosaka. Kalau kita bosaka, boleh lah hidup teh manis. Kalau tak bersaka, ikut teh kosong. Dunia ni tak ada harga, dia kata. Kalau nak ada harga, kamu buat amal agama. Allah. Ni sabit duk keluar dakwah ni. Ni malam ni orang lain tidur rumah. Kok kita tidur sini, tidur apa? Dah rumah ada, bini ada, mari tidur apa sini? Tidur apa? Nyamuk lagi. Tak ada. Ada kita tidur tepi orang ngeruh pula. Seorang tidur oleh kandil lembu. Allah. Roga. Bangun lagi pergi bucu ni semua pula peluh luda. Berung tak berhenti. Kacik-kacik negara juga nak ya. Bagi apa? Kita mari tidur di masjid, mari apa ni? Makan nasi tarik. Apa? Kacau. Pasal kita nak ubah kehidupan. Pasal kita nak buat amal agama. Pasal kita nak belajar agama. Bukan mari tidur habis-habis masa. Okey, dah puas di rumah tidur sejik. Okey, dia sejak kerana puas di rumah, kita mari usaha duduk sini macam nak baiki kehidupan. Kalau kita tak baiki kehidupan kita zahiri, tak ada apa nak baiki lah. Kalau kita sendiri tak baiki. Habis itu Tuhan kata, aku tak ubah nasib satu-satu kau, kecuali satu-satu kau tu dia ubah nasib dia sendiri. Sebagai zahiri kat mana kita sendiri ni kena ada perasaan nak ubah kehidupan, baru Tuhan ubah. Jangan pula 3 kali 4 bulan dah kecek tak boleh percaya, bahong ambil di hujung siapa? Allah. Mana kita tak baiki. Tak baiki. Dulu tak boleh percaya, pas dah tu tak boleh percaya, pas lah ni tak boleh percaya, pas kau tak apa lagi pun tak boleh percaya. Padahal Nabi kata, la imana liman la amanatalah. Ada iman bagi orang yang tak ada amanah.
Kaya tu dah. Satu, setiap orang nak mati. Tu undang-undang Tuhan. Sunnatullah. Tak ubah. Tak ubah. Walaupun kita buat ibadat sehingga kita ni jadi orang berkat, orang keramat lah mana pun, dok orang Tuhan tak saya mati, tak boleh. Allah. Yang kedua, setiap orang yang mati kena hidup kulit. Orang kafir dia tak sehidup kulit. Ya laitani kuntu turaba, ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, alangkah baiknya kalau mu jadi aku tanah selalu. Tak usah hidup lah, tak usah bakit lah. Tahu cerak dah lah bakit. Ngakor duk tunggu, jahannam duk tunggu, awiyah duk tunggu, wailun duk tunggu, macam-macam ngakor. Habis itu, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, alangkah baiknya mu jadi aku tanah selalu. Alangkah baiknya tarunia dulu aku tak jadi manusia, aku jadi tanah. Akhirat tanah soal lagi apa. Tapi tak ada, semua nak bakit. Okay. Bangun cah pada bumi. Allah SWT sapuh semua dirata habis. Bukit tak ada, laut tak ada. Bukit tak ada, laut tak ada. Lubang tak ada, pang kayu tak ada. Tak ada apa sekarang. Manusia kan tumbuh nak serupa dengan kaca. Nak pokok cah. Minha khalaqnakum, aku jadikan kamu daripada bumi. Wa fiha nu'idukum, aku kembalikan kamu pada bumi. Wa fiha nukhrijukum taratan ukhra, dan aku bakit kamu semula pada bumi. Manusia ni Allah SWT buat dengan tanah, duduk atas tanah, turun oleh tanah, bakit pun dengan tanah. Oh, tak ada kemuliaan apa kali, tak ada. Tanah, duduk atas tanah, klik ke tanah, bangun pula pada tanah. Kan ada lebih apa, hak ada kuasa lebih tu duk meta sore ya. Allah. Macam tak kawin lebih. Yang nak main kawin makan masjid. Allah. Yang nak main kawin obato. Jangan main kawin tu mana. Tak ada apa sekarang kan. Semua tipu daya dan sediwara. Habis itu sahabat dia tak terkena dengan pangkat-pangkat dunia. Bagi kita ni obato ni, ni nak yuk ni untuk mana ada bekah dah pun kaca korek lagi. Ini bekah untuk mana. Tapi sahabat dia tunjuk tu ahli Badar. Ni orang awal masuk Islam. Ni orang Uhud. Ni orang Hudaibiyah. Dia terkenalah tu. Lepas tu bila kita nak bakit ke semula, ikut amalan kita nak jaga. Ya, amalan kita ni ada hubungi dengan akhirat. Nabi kata, siapa bakit daripada sujud belum berdatuk imam bakit, akhirat muka dia jadi kuda. Muka dia jadi kuda. Amalan itu ya. Nabi SAW dibawa Isra' Mi'raj, nampak orang tino lidah tu baik ruting, tumbuh ruting. Duduklah tu. Bila Nabi tanya Jibril kata itulah wanita-wanita yang lidah dia sentiasa fitnah, ngupak, kecek, hak kebuk ke orang lain. Hubung amal dia. Satu Ramadan orang Cina sore moyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sang kita dia puasa.
Lepas tu sekarang dia menderita ilapa sehingga seakan-akan nak mati. Nabi kata pergi bawa mari. Dia bawa mari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi jelok tanda mutah. Dia mutah bro. Tumbuk daging stokor. Allah. Nabi kata dia letih ni bukan dengan amalan puasa tapi dia amalan mengupak. Iya. Dia puasa tapi dia mengupak kau. Ngupak kau kan menyebabkan dia letih dalam puasa. Tengok amalan ni. Allah. Dunia ni kesal dah, akhirat kau lebih lagi. Ubaidah ibn Jarrah di ziarah Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Bila nyata Pak Umar kata, Ubaidah, di matamu ada kesal zina. Di matamu ada bekas zina. Ubaidah kata apa? Matamu ada bekas zina. Ubaidah kata, lalu kok gedah saat ni bakal di mata pergi tengok orang-orang wanita. Tengok orang Cina tu pun ada kesal dah di mata. Kesan-kesan zina. Apalah no. Payah dah serga ni nak apa. Itu mana Tarik Jamil kata munduk dia seorangmu cung fikir tengok amalan gapo nak buatmu masuk syurga. Baca Quran tak ada baca kan. Jaga-jaga sekali. Semaya kosong kedak tak semaya. Sedekah nak cari bila sehari-hari kita makan hak orang semata. Hak kita tak ada pihak boleh makan sekarang apa. Semaya malam tidur lepas isyak sampai ke subuh cak. Zikir luar pun tak ada, dalam pun tak ada. Kalau mu nyata mu fikir mu bawa nampak kata betul hak Nabi kata puak mu masuk syurga bukan kerana ibadah. Bukan kerana ibadah. Puak mu masuk syurga kerana rahmat Tuhan. Kerana Tuhan saya kamu, Tuhan kasih kamu. Ada apa yang masuk syurga? Kalau dengan ibadah kita tak ada jalan sekarang. Allah. Tak ada jalan. Habis itu, oleh kerana kita kena bangkit kelik semula. Tak boleh, tak ada siapa tak bangkit. Jaga amalan, jaga agama. Batu yang ketiga ni sunnatullah. Iaitu bangkit mengikut amalan. Kena mati, bangkit kelik semula, bangkit mengikut amalan. Yang ketiga, yang keempat, minta nak klik atas dunia semula tak boleh. Ikut aling sarana, ikut kaya sarana, minta klik tak boleh. Ya Allah, ikut klik saja. Klik apa? Klik ngajakkan anak cucu, jangan duduk sepaku, bahaya. Tak boleh. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Farji'na na'mal salihah. Minta kelik semula atas dunia ya Allah. Tak sirah buka kelek, tak sirah negara besar, tak sirah buat kebun raya, tak sirah buat kebun tamak, tak sirah. Awak apa? Farji'na na'mal salihah. Nak kelik ke buat amalan soleh. Nak kelik buat amalan ni. Dia kata tak boleh. Walan tajila li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah, Allah tak akan ubah. Klik tak boleh. Klik tak boleh. Mulai lekat hotel sikit lagi dah. Dah sakut sikit lagi dah. Nak klik bayar hotel tu tak boleh. Mulai nak mati dah, dah nak tina sore, tak masa menikah siap dah. Nak klik pergi keduri nikah. Kacau-kacau minta, ada satu riwayat dia kata, khuzuhu fagulduhu
summan jahim sallu khuzuhu, suruh mereka takak dia, fagulluhu, ikat tekuk dia dengan rata panjang 7 prosta rata pada api neraka Jahannam. Summal jahim sallu, ikat belik molek lepas tu oleh neraka jahim. Kau hidup tak sewa amalan, bawa mati minta nak klik apa dia kata. Dia kata kalau we klik semula bahang pula, ia jenis bahang. Jenis bahang. Mung bahang kat kuda straight dah. Kalau mung klik mung bahang pula. Ni pak, kena ingat ni. Satu kena mati, yang dua kena bakit, yang tiga bakit dengan mengikut amalan. Yang keempat nak klik tak boleh. Tak usah harap lah kata nak klik buat semula, tak boleh dah. Nak buat kebaikan buat lon ni. Mona Ilyas kata kebaikan hak esok buat hari ni. Hak hari ni buat selalu. Karena masa hak mu nak tahu dah berapa minit lagi. Aneh lah tidur Mekah ni. Ni lah buat gas 1 gas 2 ni. Ni lah dengar taklim ni. Ni lah kacil dengan bayi. Ni lah duk pikul beg 3 hari, 40 hari. Ni lah duk pergi jos situ jos sini. Ni lah duk pikul beg di luar negeri susah payah. Pasal apa? Nak ubah kehidupan. Dakwah bukan 40, dakwah ubah kehidupan. Kalau tak boleh ubah kehidupan, berapa kali 40 pun tak ada harga. Kalau tak boleh ubah kehidupan, jadilah gapo surah buat surah apa lagi, surah halqah surah gapo lagi. Jadilah berapa kali jadi pun tak ada hasil gapo. Kena ubah kehidupan. Pasal penyakit ni ada dua lah penyakit. Satu penyakit tubuh sebab kalau kecek marah. Penyakit tubuh ni. Penyakit tubuh ni nak perubat tak apa. Tak perubat tak apa. Tak ada wajib. Terserah pada makom kita. Kalau kau yakin ni kita tinggi makom kita sebagai orang arif. Hari rapat dengan Tuhan. Allah wisakit. Allah wisya. Duduk situ tak apa. Karena kalau kita berubat pun Allah Ta'ala wisya. Kalau kita tak kira ubat, Allah Ta'ala wisya. Tak gantung pun dengan ubat ni. Ubat ni sebagai asbab zahiri. Habis itu, penyakit ni nak berubat tak apa, tak berubat tak apa. Tengok makom masing-masing. Jadi kalau kita tak berubat, nampak nak larak sampai kita tak boleh semaya, tak boleh apa. Sampai pun berubat. Takut tak boleh guna anggota turut hak Tuhan nak. Sampai tu dah berubat ni. Kalau kau segar, kau deraka, baik tak usah berubat. Kau sakit dia dah kata subhanallah alhamdulillah subhanallah tak bukti balik ke Allah baik sakit kamu dah sihat sejak tak masuk makan ikut dem nego duit bunga deraka ke Tuhan ngopak kau ke baik mu tak sihat lah tu sakit zahir seorang sahabat sakit tidur tak kata saja 36 tahun Gue mari zirah dia tahu apa mu tak doa dengan Tuhan biasa. Aku tak dok sayang kamu, tak biasa lagi tengok mu buat maksiat. Habis tu aku yakin dia mu doa Tuhan terima. Kata aku yakin. Aku yakin aku doa Tuhan terima. Tapi aku sayang. Aku sakit ni hati doa Allah. Rasa rapat. Tak lama dah ya Allah kita dua ni boleh temu dah. Tak mahu ya Allah kita dua boleh temu lah, nak boleh lah. Tapi aku doa berapa siap aku tak tahu aku nak pergi kana lagi. Pergi rata, muka orang sihat pergi rata, pagi-pagi pergi pada tempat hak tu tak berkenan, rugilah aku. Mulut aku sihat, mata aku sihat, semua sihat. Aku tak tahu kata aku nak tengok gapo lagi, aku nak kecek gapo lagi. Maka bagi aku duduklah ni lah lebih baik. Itu sakit tu rahmat. Sakit tu rahmat. Umur yang orang sakit tak berhenti, umur tu penuh dengan rahmat. Mek sakit, lepas mek ayah sakit, lepas ayah menantu sakit, lepas menantu anak sakit, lepas anak cucu sakit. Tak ada berhenti. Anak kata kelak ubat tak ada semua oleh umur. Ni umur yang penuh dengan rahmat. Pasal apa?
ada orang yang mengingati Allah SWT setiap masa. Kamu ingat aku tahun Nepal pergi ke Indonesia, lekat corona COVID di Indonesia. Klik magi dia mau kurung le bilik hospital, duk sore. Celek mata teriak, bukan takut, tapi ingat kata Allah, seluah 5 mbek dah ni pun kesik lagi. Perabung tinggi 3 mbek setengah, kesik lagi. Dah kalau tak boleh kubur nak duduk lah mana? Luas sembek, panjang 2 mbek. Sain tak ada, kipas tak ada, surat nak baca tak ada, Quran nak baca tak ada sekarang. Lepas ni ada handphone, ada motor, boleh puas-puas telefon, itu telefon. Dari kubur tak nak apa sekarang kok. Habis celek mata tu dia, mata tu dia. Dak banding kita le kubur. Hingga semari le hati, ya Allah. Le kubur sikit lagi kalau setara ni tak apalah. Le setara hak duk lah ni mana. Sebab itu tuan-tuan ulama so kita buat kerja dakwah dengan bersungguh-sungguh hingga boleh ubah kehidupan. Ubah daripada syirik kepada tauhid. Syirik kepada tauhid. Kehidupan yang tak tahu Allah kepada kehidupan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan yang penuh dengan fikir dunia kepada kehidupan yang penuh dengan fikir akhirat. Tauhid, risalah, akhirat. Tauhid mengasalkan Allah, risalah kehidupan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akhirat adalah fikir akhirat. Dalam Quran sebut tauhid, risalah, akhirat. Habis itu bila kita buat dakwah pun atas 3 ni, tauhid, risalah, akhirat. Ajak manusia kepada yakin pada Allah, ajak manusia kepada cara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajak manusia kepada fikir akhirat. Tak usah kecil hatilah kita tak ada harta. Pasal orang ada harta tu, soal jawab dengan Tuhan tu, orang tak ada harta pergi perak, pergi lama lah. Dah harta pergi lama. Hidup makan teh, makan roti canai lah. Orang ni duduk lekat lagi. Habis duduk susah bangun nyata, tidur, bangun nyata, tidur. Aisyah kata, ya Rasulullah, Rasulullah serabut kok tidur, tak bangun nyata, tak tidur, tak nerah. Nabi kata, aku duk fikir tentang sahabat aku Abdurrahman bin Auf. Kerana banyak sangat harta dia masuk syurga tu belakang bokok dah. Belakang bokok. Soal jawab lama hingga tua belakang bokok. Tapi ya sekali sedekah 70,000 ekor unta. Sekali sedekah. Unta dia halau kepala masuk le Madinah sekor pertama. Hujung tak tahu apa kilo. Unta mak balik. Budak sorak bila unta dia masuk dalam Madinah sorak. Pak Cik Abdurrahman kedah, Pak Cik Abdurrahman kedah, Ayah Abdurrahman kedah. Panggil macam-macam budak, panggil ayah, panggil Pak Cik, panggil Pak Su. Kenapa? Negonya Abdurrahman bin Auf supaya saham kosi dengan semua orang Madinah. Karena kalau dia wakil labu banyak, semua orang Madinah boleh belakang hasil dia bagi. Setara tu letak kepala getak sampai belakang bokok. Setara tu, kalau setara kita ni tuan-tuan tak nak fikir apa dah. Bukan belakang bokok dah, hidung sampai 1000 kaki boleh. Allah. Hidung sampai 1000 kaki boleh. Kalau kita ni bukan sedekah, bukan jariah, ada dah nak lagi, dah nak lagi. Siapa agak ada lek orang pun nak kita juga. Itu ubah kehidupan. Fikir dunia kepada fikir akhirat.
Bukan ubah pakaian. Dakwah bukan ubah pakaian. Haji mana Imam Hasan rahmatullah alaih. Ni dengar sendiri dengan telinga. Bukan kata orang lain royak tak. Haji kata aku suka kalau bung buat kerja dakwah nama dengan pakaian asap. Pakai luar jin baju kat bola, tindak dengan jaket, tak apa. Tapi agama masuklah ke hidup lebih baik pada pakai cuk, pakai style, pakai jubah suara. Tapi di dalam tu semua tahfiz belaka, tak ada apa. Allah. Kain buruk buku mah lebih pada kain gamaha buku tahfiz. Allah. Tengok pakaian sepanjang Nabi, tengok pakaian sepanjang sahabat. Tengok ibadat supaya orang jahil yang tak tahu ke apa sekarang. Tengok akhlak supaya orang bukan Islam. Jadi ni lah tujuan kerja dakwah. Dia kacang. Nak kau ni ubah kehidupan. Sebab itu akid jangan ada orang malam tak selalu minta sangat kebun kelapa sawit tu. Tak minta sangat kebun ria tu. Minta ya Allah ubahlah kehidupan aku. Daripada syirik jadi tauhid. Dan ada kehidupan yang tak tahu kat mana, ya Allah aku hidup supaya dengan Nabi aku hidup. Daripada fikir dunia banyak, isi lah otak aku boleh fikir agama. Untuk ubah kehidupan. Manusia tak kenal tak apa tak dunia orang tak kenal. Nabi kata kan nasib baiklah orang yang tak ada siapa kenal. Tak nak jaga ke apa. Tak nak ingat ke apa. Orang masyhur, orang terkenal ni tuan-tuan kena ingat puji orang lagi. Orang puji tu supaya curah suka getah dah. Allah. Ngangkut ada perut ada. Kalau kita tanya orang lama-lama ada markas Nizamuddin masa dulu kan. Demo Hazrat besok keluar dakwah lama mana. Dia tak kecek lah, dia hajak kita kecek hal lain. Keluar dakwah lama mana. Dia tanya kisi ada markah tak? Tak kecek. Rasa bukan kita nak pada manusia, nak buat apa manusia? Dia boleh bagi apa kita? Manusia puji ribu-ribu juta-juta okay. Kalau Allah tak reda, apa kita nak buat? Betul? Keluar buat kerja dakwah, beki molek, niat molek. Betul niat kita. Doa dengan Tuhan sama. Itu royak semua dengan orang Tino. Nak berah royak, nak kafir royak, nak apa royak. Sekolah kita boleh hui, kita hui. Tapi nak ke syurga, buat sendiri. Allah. Nak syurga buat sendiri. Aku jangan kata nak syurga aku, mau syurga aku pun tak tahu duk mana. Allah. Syurga buat sendiri. Nak betul reda membuat sendiri. Kita buat dakwah tuan-tuan untuk islah diri bagi kita dan juga semua orang daya orang panggil bahasa Malaysia panggil pujuk dan rayu. Daya. Kalau kita nampak budak pergi bisa, bagi mek bisa, gaya bisa. Tak sewi. Tukar. 20 kok bagi bisa. Oyak kata bisa tanja, dia tak erti budak. Oyak tak bisa makan tangan, dia tak erti budak.
royak had neraka kepada orang tak taat ke Tuhan. Boleh apa tu? Tak boleh apa. Pasal apa? Kalau dia takut ke neraka, dia tak buatlah tu. Ni dia tak takut dah ke neraka. Kita pergi usik hak bagi dia tak takut. Dia tak takut tu. Apa dah? Bagi dia tak takut dah ke neraka sampai dia buatlah tu. Bagi kita nak pergi ke apa dah? Buat pergi syurga. Begitu. Dia dakwah ni kena kecek perkara-perkara baik. Hal neraka jaga-jaga sekali royak. Lepas tu syurga. Maulana Mufti Zainal Abidin dia cerita dalam bayar. Dia satu kali aku pergi ziarah orang Debe, panggil kansap. Dia tahu misap-sap, dia duduk gitar. Ya. Tak ada apa, dia duduk gitar misap. Mufti pergi ziarah dia. Kecek-kecek tu kubik khas semaya. Dia tu dia tak semaya. Dia tak semaya. Mufti kata apa tak semaya. Dia tu dia ambil air semaya, misa turun. Jadi misa petino. Orang jadi singo ni. Allah. Kalau kena air dia turun. Malu kok dia. Misa tino dia tu. Mufti Zainal Abidin kata gini, aku duduk sejid malam ni. Pergi sejid. Nak pergi tak boleh. Tak semaya tak boleh. Ni misal turun. Tak ada ambil air maya. Misal jatuh. Allah. Jadi misal tino. Tak apa Mufti kata. Pergi semaya dengan tak ambil semaya. Tak apa. Ha? Boleh kan? Mufti tak apa tak boleh. Dia takut misal jatuh. Kan tak sampai air semaya. Tak jatuh. Dia pun pergi. Semaya sejid. Tak usah tak pesuk. Orang lain tak ada apa tahu. Mufti tahu kata dia tak ambil semaya. Lepas semaya, dia duduk dengar di kaki kursi buat dengar bayar. Mufti Zainal Abidin bayar semaya. Bayar balas yang dapat dengan semaya. Bayar tentang syurga-syurga, lapis-lapis syurga yang dapat melalui semaya. Bayar habis dia dari duk tengok orang semaya malam. Kakak duk cong. Hatu aku. Dia lagi duk cong. Pak kita duk semaya malam tu dia duk cong dah. Waktu piti jangan pergi ambil aku tu. Waktu pilih lain tu aku. Habis kakak cong tu nyoh tidur. Tu habis tak ada piano. Allah. Ada tidur biar ada piano. Bila lagi ngiling belakang. Tak cik. Ada royak. Tazkir keluar 40. Tak tahu orang bensor. Itu Mufti kata, orang tengok kansap ngok gini kolah. Biar semaya nak pengisor lagi. Mari temu dengan Mufti duk salat apa. Mufti kata, "Mu tak takut misal jatuh?" Allah. Saya Mufti tak misal mu jatuh. Nampak tak bekai? Dia kata belah jatuh, dia nak nikah dengan bidadari dia kata. Allah. Habis tu baik kiri kita molek, lepas tu menghadapi umat dengan hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jangan hadap muka kepada manusia dengan hawa nafsu keinginan kita. Hadap muka kepada umat dengan hikmah. Lemah lembut. Muka manis. Senyum semua. Ada gapo nak murid sakit hati, klik tiap rumah. Lemah lembut. Sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam lemah lembut. Suka baik. Dia kata apa? Tu ayat dah. Wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila orang tak reti apa kata apa kamu? Qalu salama. Alasan dengan perkataan yang lebih baik.
Kita dia makik kita pindah mana buat dakwah lah. Dia makik acur kita lebong Ustaz. Mana buat dakwah lah mana. Dakwah ni satu kerja yang tak ada kerja dalam dunia yang bersih sebuah kerja dakwah. Lepas tu, janganlah kita ni mencemarkan kerja dakwah dengan akhlak-akhlak dan kelakuan kita. Siapa buat kerja dakwah cemar, sehingga orang tengok dakwah dia tak ada harga, akhirat dia kena sedia jawab kepada Allah. Siapa menyebabkan orang sore benci dakwah sore, maka kena tanggungjawab dapat Allah SWT sikit. Kerja ni lain. Habis tu orang hak pandai tu hawi pandai kerja dakwah, kerja lain jadi mudah habis untuk dia. Kerja lain jadi mudah habis. Lepas tu Allah SWT tak tengok kedudukan, mana mungkin kaya, mungkin orang alim, mungkin orang debel, mungkin orang lebih. Sebab itu hak mubat kena lebih belakang dah. Tak tengok. Satu kali Nabi SAW kata, aku masuk syurga dengan kereta kuda. Kereta kuda yang sulak dengan permata. Yakut dan zabarjad. Buat dengan emas semua kereta. Apa gambar kereta kuda? Kuda, kereta. Pas sahabat tanya, ya Rasulullah, siapakah yang jadi kebar? Apa panggil apa? Penunggang kuda. Orang bawa kuda. Nabi duk tak kereta, orang bawa kuda, ada pula nak masuk syurga tu. Ada sahabat tanya, piyo tu? Aku bawa tanya, seorang tanya, pakat paling Abu Bakar belakang. Nabi kata, bukan. Paling ke Umar, Nabi kata bukan. Paling ke Utsman, Nabi kata bukan. Paling ke Ali, Nabi kata bukan. La. La Abu Bakar, la Umar, la Ali, Utsman. Dia kata tanya, siapakah dia? Ya Rasulullah, siapakah dia? Nabi kata, Bilal ibn Rabi'. Allah. Bilal ibn Rabi'. Hamba kulit hitam, rambut keriting. Ahli sejarah kata tidak ada sahabat yang lekeh lebih dari Bilal. Kerana orang lain boleh lagi. Buat anak siapa? Anak dia ni. Dia ni nak siapa? Anak dia ni. Dia ni nak siapa? Anak dia ni. Bilal boleh puluh-puluh. Tapi Bilal Ibn Rabi', Bilal anak Rabi'. Rabi' anak siapa? Tak ada dia tahu. Ya keturunan dia rendah, hamba ke. Tapi akhirat dialah yang bawa kuda Nabi masuk dalam syurga. Kulit-kulit hitam dia tahu hitam tu hewi gelar dalam syurga, hingga bidadari berebut ambil macam tan buat tai lalat. Ya Allah. Nabi latih dia jadi orang bel. Sampai tu orang bel lekat ke panggil Bilal. Sebenarnya bukan. Orang bel tu muazzin. Tapi orang panggil lekat pasal Bilal orang bel pertama. Ada seorang orang Arab pergi royak Nabi, ya Rasulullah, tukar orang bel tak boleh ke? Nabi kata apa? Bilal orang Habsi, lidah dia tak cegah. Kalau kita pergi Bangladesh, pergi India ke, dengar India bel, Bangladesh bel, zero monya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa ni punya? La ilaha illallah. Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata apa ni? Tak apa sih. Hai Rasulullah. Hai Rasulullah. Kalau kosong ya, kalau tak bila bakal lebih kurang. Itu orang Arab risau dah ya Rasulullah tukar. Anak pun tak boleh, tak ada apa. Cari orang bersedak mah. Tukar orang Arab berfasah sedap.
Sudah semai subuh pakai ada menyata di masjid. Jibril turun. Ya Rasulullah, Masjid Nabawi tak ada semai subuh hari ni. Nabi kata semai, semaya sudah dah. Jibril kata, ya Rasulullah, setiap pagi langit yang tamu dengar suara rebel. Hari ni tak dengar. Siapa beh dengar tu? Bila beh walaupun tak cerak, telo-telo dengar siapa langit yang pertama. Semua mereka tu dengar. Hari ni orang pasah ke apa tu? Beh tak dengar. Mana suara dia tak naik ke langit dak. Nabi baru tahu kata di sisi Allah bila bukan orang biasa. Orang yang diterima oleh Allah SWT. Sebab itu mari keluar dakwah ni tahulah. Kawai awatol, kawai tak mana tahulah. Ada apa? Ada apa? Sedih warah belakang ni. Kawai rumah kan makan sejak Allah nak helem mana kan makan masjid. Tak boleh kita orang atau hal sikit agak tak boleh. Oh tak mana kau teruk lagi. Anak ayat apa tak? Kau berat lagi. Nabi kata kullukum li Adam. Setiap mu mari pada tu ada. Wa Adam min turab. Tu ada pada tanah. Bila kita daripada tu ada mari di tanah, maka kita tanah lah. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan orang Arab atau orang Ajam kecuali takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Baju cari selipar rebeh pun kalau dia takwa lebih baik dah kita tak tahu apa 1000 kali kan. Allah. Bayar tak pandai, duk nyata dengan orang bayar semua. Eleh pun tak reti. Tapi kalau dia takwa lebih baik dah kita tak tahu berapa 1000 kali kan. Habis tu masa keluar jaga tertib keluar molek. Tahu maksud kita nak ubah kehidupan Islam. Klik mari, klik rumah. Jaga molek, jaga usaha makan. Usaha apa? Kita nak ubah kehidupan. Dengan tertib-tertib yang mau nak Aliyah buat tu menyebabkan kita dapat perubahan sikit demi sikit. Keluar Pak Ulai klik mari, bayar letung. Atlas sendiri, bay sendiri, komak sendiri, ada itu email sendiri, hebatnya. Lepas tu nak ubah kapung menjadi Madinah masa seminggu. Siapa tak turut dia mengepek dia kata dia ni bukan email, ni adalah haus, orang panggil kepanasan semangat untuk buat kerja agama. Siapa buat kerja agama dengan semangat, maka satu hari dia akan lakuh garis tertib. Kerana kehendak dia molek, kehendak nak buat orang le kampung semua molek, tapi kehendak tu tidak disekuk oleh usun dan tertib yang sempurna, maka dia akan bertindak di luar tertib. Maki kau ke bahasa Dajjal, bahasa Faraun, bahasa Namrud ni molek ke? Tak molek, tapi dia maki kenapa? Maki kerana dia nak orang tu molek, tapi cara dia buat tu molek, tak molek, maka jadi hasilnya tak molek. Habis tu ulama kata ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang kepada kebaikan bil ma'ruf, ajak orang kepada kebaikan dengan cara yang baik. Kalau kita ajak orang kepada kebaikan dengan cara yang jahat, maka hasil tu tak baik. Apa ni? Supaya nasihat kau kena tepat, kena masa, kena waktu, kena hikmah penuh-penuh baru jadi nasihat. Kalau nasihat tak kena, jadi memunahkan nama orang, merusakkan nama orang. Apa dah ni? Kalau bahasa Sia mereka panggil apa? Taktiran dengan perakcan, tak suka. Kalau taktiran tak kena tepat, jadi perakcan orang biwalu. Itu klik rumah jaga usaha makan. Dah satu, dah dua jaga, tak ada rumah, tak ada masjid jaga, musyawarah harian jaga, bagi masa jaga, dan
betul Jumaat keluar daripada masjid kita sendiri. 3 hari keluar daripada masjid kita, 40 hari keluar masjid kita, 4 bulan keluar daripada masjid kita, lain hari keluar daripada masjid kita, luar negeri pun keluar daripada masjid kita. Masjid kita sebagai Masjid Nabawi yang ada dakwah, taklim, ibadat, khidmat. Orang mari ada orang khidmat. Taklim ada setiap hari. Dakwah ada setiap hari. Musyawarah ada setiap hari. Hatta Jumaat ada setiap hari. Karena setiap masjid adalah bayi-bayi daripada Masjid Nabawi. Anak-anak Masjid Nabawi. Apa ada di Masjid Nabawi? Ada di masjid kita. Apa amalan ada di Masjid Nabawi? Ada amalan itu di masjid kita. Orang keliling Masjid Nabawi jadi muhajirin ansar, orang keliling masjid kita muhajirin dan ansar. Siapa muhajirin? Orang habis kobek keluar jalan Allah SWT, itu muhajirin. Siapa ansar? Orang duduk rumah menunggu-nunggu orang mari, orang berkhidmat kepada orang mari masjid kita, itu sebagai ansar. Sebab itu tuan-tuan, hijab ni dah 2. Satu kurut, yang kedua makami. Sifat yang kita dapat daripada kurut, kita tak akan dapat dalam makami. Sifat yang kita dapat dalam makami, kita tak akan dapat dalam kurut. Sebab itu kata Mana Ilyas, kalau kamu kurut saja, maka kamu dapat sebelah kerja dakwah. Orang sebelah hidup dah orang sebelah. Sebelah. Dah 2 belakang. Hidup tak? Hidup. Baik sebelah kiri pun tak hidup, baik sebelah kanan pun tak hidup. Orang hidup sungguh, orang ada 2 belah. Kiri ada, kanan ada. Makami ada, keluar ada. Makami ada, keluar ada. Sebab itu ayat infiru kifafan wasiqala. Ayat keluar. Tak usah kira susah nak senang. Ayat ni nasah. Yoklek, ya, nasah. Ayat mana? Satu ayat lagi dari surah Taubah, maknanya, hei orang beriman, jangan kamu keluar semua. Jangan. Mana? Sebahagian keluar, sebahagian duduk rumah. Dia bahagian nuklik, bahagian tinggi. Orang panggil bari-bari, keluar gila keluar. Payah tak ni? Itu buat kerja kena terbir. Hatu batu yokong hatu. Keh kata. Takut apa takut? Hak ni kie, hak ni sujud, hak ni rokok, hak ni menanenyo, dinding tu tak ada harga. Kita keh. Buat apa? Keh. Nak buat betul lah. Terbih kerja dah tu. Setangguh. Jangan gaduh. Pasal kesudahan bukan di kita. Wa atas suruh cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, natijah tu bil lana Allah. Usaha sudah. Orang keluar tak keluar, bukan kerja kita. Usaha sudah. Orang ubah tak ubah, bukan kerja kita. Kerja apa? Kerja Allah. Mukallibal qulub, musarrifal qulub. Yang balik pergi hati manusia ni Allah SWT. Satu saat Tuhan boleh buat semua oleh dunia di kafir habis. Tak ada beriman seorang ibu. Dan satu saat juga Tuhan boleh buat semua orang dunia beriman pada Allah SWT. Allah. Lepas itu azam. Keluar, jaga tertib. Klik rumah, jaga tertib. Usaha makan. Jangan duduk orang panggil dakwah. Di mana? Di rumah mak dakwah. Di mana? Di rumah belah dakwah. Orang panggil mak dakwah. Orang panggil belah dakwah. Buat tanya jawab ke apa? Tak dakwah sekarang apa. Keluar pun duduk kat kedate kita. Kat rumah duduk saja, fikir untuk hidup taklim pun tak ada. Fikir nak duduk gas satu gagal. Tak ada sekarang pun. Tapi orang gelamat dakwah kenapa? Kerana pakaian dia hebat. Pakai siakat lagi, selit kayu sugi lagi, stuking kulit lagi, celak mata lagi, belik serbai lagi, sakut tas belakang lagi, kayu serbai dia. Pakai tukak lagi. Pakai tukak tu tak ada lagi. Cekok sekali dengan tukak tu sebeh pula. Oh. Tapi kalau apa. Ini panggil apa ni? Panggil tipu diri sendiri.
Itu dah niat keluar jaga tertib molek, ke rumah jaga tertib molek. InsyaAllah bila tak ada sebelah kita kapuh di dua hidup. Ulama Al-Furaidah Ta'ala kata jangan bangga dengan 3 hari tak putus, jangan bangga dengan 4 bulan tiap-tiap tahun, jangan bangga dengan masa 6 hari, jangan bangga. Kita boleh bangga bila kerja dakwah ni, bila kita mati dalam kalimah syahadah, mati dalam iman. Maka setiap 3 hari, setiap taklim, setiap gas, setiap tahajud, setiap sembahyang, apa semua ni akan turut kita pergi habis. Kalau kita mati dengan tak ada iman, tak ada apa sekarang, habuk nak turut kita. Hai